Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni aku nak review sebuah filem Indonesia. Filem ni baru saja ditayangkan dekat Astro First mulai 23 hari ni lah. Okey, 23 hari bulan Julai. Filem ni ialah filem, kalau di Indonesia filem dah tayang pun tahun 2018. Filem ni ialah filem Islamik. Okey, filem yang kalau kita tahu Indonesia ni memang sangat popular dengan genre sedemikian, dan ini ialah satu daripadanya. One of the best things yang aku berminat untuk tonton sebab filem ni ialah filem yang mana Oki Setiana Dewi menjadi executive producer. Okey, filem yang aku masukkan ni ialah filem 212 The Power of Love. Kuasa Cinta. Aku tak tahu lah pasal apa dia pun nama orang putih, kalau pun nama Melayu pun rasa lagi putih kot. Okey, sebelum kita bercakap lebih lanjut pasal 212 The Power of Love, kita intro dulu. Baik, kenapa tajuk dia 212 The Power of Love? Okey, 212 ni maafkan aku kalau katakan orang-orang Indonesia ataupun someone yang tahu berkenaan dengan sejarah 212 ni salah, kalau jika aku salah, betul kan? Okey, 212 ni ialah merujuk kepada satu gerakan di mana pada tahun 2016 kot tak silap, seluruh umat Muslim di Jakarta sana, dia orang ada buat satu perhimpunan damai. Okey, disebabkan ada pemimpin dia orang macam menghina Islam lah. Okey, menghina Al-Quran. Okey, aku cakap tu saja, dan selebihnya korang kena tengok filem ni lah. So filem ni based on that event. Okey, event yang memang menunjukkan bahawa Islam di Indonesia tu memang satu agama yang bersatu, dan satu agama yang memang kalau dikacau memang habislah. Tapi Islam bukannya sebuah agama yang macam teroris, bukan agama yang macam mengamalkan pembusuhan. Sebab gerakan 212 ni hanyalah untuk menunjukkan protes terhadap pemimpin yang telah menghina Al-Quran. Okay, so cerita dia based on that event. Tapi dalam cerita ni, instead of just focusing on that event, 212 The Power of Love ni sebenarnya kita bawa dikecilkan kepada satu watak. Watak ni nama dia Rahmat. Okey, Rahmat lakonan Fauzi Ba'dillah. Dia ni memang pelakon yang agak famous jugalah di era-era dulu ni. Sembilan Naga, tak silap, Dara, antara filem-filem lakonan dia lah tu. Dan cerita dia pasal si Rahmat ni lah, watak Rahmat ni, yang mana dia ni seorang jurnalis, seorang wartawan yang sangat-sangat ego. Dia ni memang agak anti sikit dengan sikap-sikap orang Islam yang selalunya macam taksub dengan agama Islam. Itu aku guna perkataan taksub tu mungkin agak berlebih-lebihan, tapi itulah Rahmat. Okay, so one day dia dapat tahu yang mak dia meninggal. Sebenarnya Rahmat ni dia memang dia tipu habis kawan-kawan dia, yang sebenarnya dia kata dia tak ada keluarga dia dah mati. Tapi one day bila mak dia mati, betul mati, so dia didedahkan lah, oh rupanya dia ada kawan, dia ada mak ayah, dia ada parents. And then dia reveal bahawa sebenarnya hubungan Rahmat dengan si ayah dia ni tak berapa bagus. Okay, dan kebetulan ketika movement 212 ni nak bermula, ayah dia ni yang baru saja kehilangan mak dia, kehilangan isteri dia, okay, nak join gerakan tersebut. Dia orang nak berjalan kaki daripada tempat dia orang tinggal tu ke Jakarta untuk join perhimpunan tersebut. Dan Rahmat ni tak berapa nak setujulah. Dan ketika itulah mulanya hubungan si anak ni dan hubungan si ayah ni, apabila Rahmat cuba untuk stop ayah dia daripada join perhimpunan damai tersebut, manakala ayah dia pula dengan sikap dia yang nak join perhimpunan tersebut demi untuk mempertahankan Islam. Okay, aku bercakap dari segi pandangan aku sebagai seorang Malaysian yang baru menonton filem ni. Aku rasakan The Power of Love ialah sebuah filem yang cukup-cukup menampakkan sisi Islam dari segi yang orang kata cukup baik. Maksudnya ini ialah portrayal
macam mana Islam itu sebuah agama yang damai, apa semua benda yang sangat-sangat bagus. Cuma aku rasakan mungkin ada beberapa things yang aku baca dekat dalam internet yang filem ni tidak totally accurate menggambarkan event 212. Itu aku tak mahu tahulah, tapi berdasarkan filem ni aku rasa filem ni berjaya sampai dan membuatkan aku rasa bahawa okay, that's good. Dan terdapat beberapa isu-isu tentang Islam yang dibincangkan dekat dalam filem ni yang aku rasa menjadikan filem ni sama taraf lah macam dengan filem-filem Islamik yang dari Indonesia seperti Perempuan Berkalung Sorban lah, Ayat-ayat Cinta lah, apa semua tu, benda-benda yang macam tu. Ianya sangat-sangat okey, tidaklah terlalu heavy, dan aku rasa benda ni boleh diamati dan di-enjoy oleh semua orang lah. Dari segi penceritaan, aku rasakan yang filem ni memang agak simple. Okay, sebab first second half tu dah separuh masa kedua tu kita just fokus tentang hubungan ayah dan juga anak. Dan macam mana sikap Rahmat ni yang cuba untuk stop pergerakan daripada kumpulan ayah dia tu. Dan selebihnya adalah sebuah hubungan tentang seorang lelaki yang sangat keras kepala, seorang lelaki yang memang kerja dia saja betul kan. Jadi dia tak mau nak ikut cakap orang, tidak fahami orang berdasarkan pendapat-pendapat lain lah. Dan aku cukup suka satu perkara dalam filem The Power of Love ni. Satu ialah tentang perbezaan antara orang yang belajar di pondok versus dengan orang yang belajar di luar negara. Benda tu macam ditinggalkan sebagai satu persoalan. Adakah belajar di pondok tu sangat bagus, dan ataukah belajar di luar negara dan bukan dalam bidang Islam itu yang adalah sangat bagus. Dan benda tu dia tinggalkan kepada penonton untuk huraikan, dan kita jawab sendirilah. Dan benda tu pun aku suka scene yang dekat ada satu stop tu, dia pergi stop dekat surau dah silap. Lepas tu dia orang bagi makan, lepas tu kawan dia perkenalkan anak dia, lepas tu anak dia ni lulusan pesantren sekian. Tapi si ayah kepada Rahmat ni malu nak perkenalkan anak dia sebab anak dia belajar dekat luar negara tapi bukan dalam bidang agama. So benda tu macam something yang aku suka lah, maksudnya pertembungan antara dua budaya. Cuma aku ada sedikit masalah dalam filem ni lah, dalam menonton filem ni. Aku cuma bermasalah dengan watak Rahmat. Rahmat tu okey lah, sebab bila aku tengok watak dia yang arrogant, watak dia yang tegas dengan prinsip dia sendiri, aku okey. Cuma aku ada satu masalah untuk feel relation Rahmat ni dengan ayah dia. Dia macam cringe tau, macam ada something yang gagal nak di explain tentang hubungan ayah dia dengan Rahmat. Kadang-kadang aku tengok macam Rahmat ni macam ada something yang tak kena, macam watak dia macam sesuai ke, macam tak sesuai langsung dia bergaul dengan watak ayah dia kan. So, ada satu scene di mana ayah dia hilang dekat dalam perhimpunan tu dekat Jakarta. Ayah dia hilang, tidak ditemui. Mungkin dia pergi somewhere, lepas tu dia memang mencari-cari ayah dia lah. Lepas tu adalah satu bila dia dah jumpa ayah dia, maka berlakulah satu perbalahan mulut lah antara si Rahmat ni dengan ayah dia. Scene tu, walaupun scene tu sangat bagus sebab dia nak reveal apa yang Rahmat buat dekat masa lalu dia yang menyebabkan ayah dia bertindak, suruh dia masuk tempat tahfiz lah apa semua tu kan. Tapi scene tu memang sangat-sangat cringe. Aku nampak sangat macam Rahmat dengan ayah dia ni macam tak boleh blend. Macam dialog Rahmat tu agak-agak cringe. Itu je lah masalah aku. Yang selebihnya adalah sesuatu yang lebih kepada pujian lah. Aku lebih puji filem ni. Dan aku rasakan walaupun filem ni themes dia tidaklah terlalu extravaganza, dia tidaklah terlalu luar biasa, themes yang biasa, sebab dia ambil inspiring daripada event sebenar. Okay, jadi aku rasa benda tu tak ada masalah pun, sebab dia cuba nak gambarkan event tersebut cuma dalam cara-cara yang lebih, orang kata, menunjukkan bahawa Islam itu bagus. Apa yang berlaku dekat event tu in real life aku tak mahu kisah, sebab aku just tengok filem ni sebagai sebuah filem, sebab aku pun tidak terlibat dengan event yang sebenar tu. Dan aku rasakan filem ni berjaya untuk explain bahawa Islam itu adalah agama yang mendamaikan. Itu je point dia sebenarnya. Dia tidak just nak cakap kalau kau sentuh Islam, memang kita orang akan cuba tunjukkan bahawa Islam itu unite, bersatu. Dan selebihnya adalah terserah kepada orang lain untuk menilai lah. Dan aku bagi filem ni dalam 3.5 bintang. Sebab dia ialah plot dia biasa saja.
tapi feel tu ada. Maksudnya kalau siapa yang menggemari filem Islamik, filem ni boleh layan. Maksudnya kalau kita nak cakap filem ni macam the best things, tak. Tapi kalau kita memang penggemar filem-filem Islamik, filem ni still boleh layan, still boleh enjoy, still boleh faham dan hadam apa yang nak diceritakan. Sebab kita nak, sebenarnya kalau dalam filem-filem Islamik ni, kita nak punchline ataupun something yang related to our religion, point-point yang kena dengan situasi sekarang. Ada benda-benda dalam The Power of Love ni memang kena lah. Dan aku salute lah dengan pembikinan filem ni. Dan aku harapkan hampa tonton filem ni dekat Astro-First. Dah tayang pada hari ni 23 Julai. Okay, dan selebihnya, jika pandangan aku ni tak betul, ada pandangan yang berbeza, jangan lupa tulis di komen. Okay, so itu sajalah review ringkas aku untuk filem 212 The Power of Love. Okay, kita jumpa lagi di review akan datang. Assalamualaikum.